Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Anisia Dollars dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 20 Mac 2020. Sabah merekodkan pertambahan 9 kes baharu positif COVID-19 semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini 112 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 6 daerah merekodkan peningkatan kes baharu semalam. Tawau, Lahad Datu dan Sandakan masing-masing meningkat 2 kes, manakala Putatan, Kinabatangan dan Beaufort mencatat peningkatan 1 kes. Dengan perkembangan terbaru ini, Lahad Datu merekodkan jumlah kes tertinggi sebanyak 33 kes, diikuti Tawau 25 kes dan Kota Kinabalu 13 kes. 4 daerah kekal dengan 4 kes iaitu Kota Belut, Kunak, Sipitang dan Tuaran. Manakala Sempurna dan Papar kekal dengan 1 kes. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sehingga 31 Mac ini bagi membendung penularan wabak COVID-19. Setakat 12 tengah hari semalam, sebanyak 900 kes positif COVID-19 di seluruh negara. 75 pesakit sudah sembuh dan dibenarkan keluar hospital. 821 orang sedang dirawat manakala 2 orang terkorban. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi menafikan 2 mesej berkaitan COVID-19 yang tular di media sosial. Mesej pertama mengenai amaran zon merah melibatkan beberapa daerah dan pasar ikan, manakala mesej kedua berkaitan 2 pesakit COVID-19 yang dikatakan lari dari Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Bercakap dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Christina berkata kedua-dua mesej tersebut adalah tidak benar. Katanya pesakit yang dikatakan lari dari hospital merupakan individu dalam siasatan PUI kerana mempunyai sejarah terdedah kepada pesakit COVID-19. Kedua-dua mereka telah dibenarkan pulang pada 18 Mac 2020 dan diarah menjalani kuarantin di rumah setelah keputusan ujian COVID-19 negatif. Justru orang awam dinasihati tidak panik dan mematuhi larangan menyebar maklumat tidak sahih berkaitan COVID-19. Maklumat sahih boleh diperoleh melalui laman sesawang KKM di www.moh.gov.my. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah melalui pasukan disinfeksi komited menjalankan aktiviti pembasmian dan nyah kuman di Pusat Ibadah dan Markas Tabligh dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS dan pihak berkuasa tempatan PBT. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam satu kenyataan menyebut aktiviti bertujuan memastikan semua kawasan terbabit bebas dari wabak COVID-19. Tidak terkecuali Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Sabah bagi memastikan pusat ibadat ini selamat untuk jemaah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Seramai 7 petugas dari pasukan disinfeksi Pejabat Kesihatan Penampang melakukan pembersihan di Masjid At-Taqwa kira-kira 5 petang semalam. Kerajaan Negeri Sabah memberi pengecualian Perintah Sekatan Imigresen kepada penjawat awam negeri dan persekutuan yang masuk ke negeri ini untuk menjalankan tugas dalam perkhidmatan penting. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Safar Untung bagaimanapun berkata perkara itu tertakluk kepada surat pengesahan Ketua Jabatan yang dikeluarkan khusus setiap kali keperluan tugas dibenarkan masuk dan pulang ke Sabah dalam tempoh 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Bercakap dalam satu kenyataan, Datuk Safar menjelaskan pengecualian sama diberikan kepada pekerja sektor swasta. Ia juga tertakluk kepada surat pengesahan majikan masing-masing. Pengecualian turut diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak pemegang PAS penduduk tetap Sabah, pemegang PAS kerja, PAS pelajar, PAS lawatan sosial jangka panjang atau apa-apa perintah pengecualian dan perlu melalui kuarantin selama 14 hari. Manakala pasangan yang bukan penduduk Sabah perlu menunjukkan bukti perkahwinan. Jumlah penderma darah semakin berkurangan susulan Perintah Kawalan Pergerakan Berkuat Kuasa Rabu lalu. Sehubungan itu, Persatuan Pesakit Thalassemia Sabah mengambil pendekatan merayu kepada ahli keluarga dan saudara terdekat pesakit untuk tampil menderma darah, membantu pesakit yang memerlukan pemindahan darah secara berkala.
Menurut Presidennya, Perancis Mujib, penundaan kempen derma darah secara terbuka menjejaskan kutipan darah bagi tujuan keperluan pesakit thalassemia di negeri ini. Sebelum penularan COVID-19, kutipan darah mencecah 30 hingga 50 pain sehari. Namun, jumlah itu menurun mendadak, kurang daripada 20 pain sehari. Maksudnya kita bawa penderma kita sendiri untuk datang di hospital. Kerana hanya kan saudara-saudara yang dekat ini saja yang memahami penderitaan pesakit-pesakit thalassemia ini. Kerana mereka bergantung kepada darah. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual bersama RTM di pejabatnya di Kepayan Point, Kota Kinabalu. Di Sabah, seramai 1,826 pesakit thalassemia berdaftar dengan Persatuan Pesakit Thalassemia Sabah. Program Pengekalan Pekerjaan atau Employment Retention Program ERP di bawah pakej rangsangan ekonomi akan dilaksanakan secara berperingkat bermula hari ini. ERP yang dilaksanakan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melibatkan bantuan kewangan RM600 sebulan kepada setiap pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dengan tempoh cuti maksimum 6 bulan. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata program berkenaan merupakan salah satu langkah perlindungan keselamatan sosial bagi pekerja yang kehilangan sumber pendapatan kesan keadaan luar jangka seperti COVID-19. Katanya permohonan boleh dibuat secara dalam talian atau melalui borang permohonan yang disediakan di semua cawangan pejabat Perkeso. Perkeso akan memberi bantuan RM600 secara purata sebulan kepada pekerja yang terlibat, dan bantuan ini juga akan diberi dalam tempoh 7 hari kepada pihak majikan yang yang terlibat dalam pengurangan ataupun memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja-pekerja yang terlibat. Beliau ditemui RTM di pejabat Perkeso Sabah. Bantuan ERP ditawarkan melalui pakej rangsangan ekonomi 2020 membabitkan majikan yang menggaji pekerja termasuk pekerja sambilan dan berdaftar serta pencarum skim insuran pekerjaan SIP dengan pendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Pemilik restoran di Sandakan akan diberi notis penutupan kedai jika gagal mematuhi peraturan-peraturan dikeluarkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa selama 2 minggu sehingga 31 Mac ini. Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Sundusin Nganro berkata hasil pemantauan mendapati masih terdapat beberapa buah kedai makanan dan minuman beroperasi walaupun perintah penutupan sementara telah dikeluarkan. Setakat ni kita cuma bagi amaran yang keras dan tegas untuk memastikan mereka tidak melanggar peraturan yang telah dikeluarkan di peringkat Malaysia lah. Dan insyaAllah esok sekiranya masih ada lagi yang buka, kita akan keluarkan perintah dan notis untuk menutup premis tersebut. Beliau ditemui media ketika melakukan tugas pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan di Sandakan. Pemantauan disertai 36 anggota pelbagai agensi terdiri penguatkuasa Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan, Polis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan dan Majlis Perbandaran Sandakan. Terdahulu Pegawai Tadbir Agama Jahin Sandakan Romzi Abdul Rahman memberitahu 2 buah masjid di Sandakan telah ditutup dan dibersihkan sepenuhnya selepas didapati terdapat jemaah positif COVID-19. Masjid terbabit ialah Masjid Al-Murakabah di BDC Sandakan dan Masjid Jamik At-Taqwa Tibiwat Sandakan. Bagi menjayakan Perintah Kawalan Pergerakan, Jabatan Penerangan Japan Sabah mengambil inisiatif menyalurkan maklumat tepat melalui hebahan bergerak di seluruh negeri. Dimulakan sejak semalam, hebahan bergerak itu melibatkan 150 lokasi di 25 daerah. Japan Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan antara lokasi utama hebahan termasuk Kota Kinabalu, Tambunan, Tuaran, Tenem dan Kunak. Keutamaan diberikan kepada kawasan tumpuan dan premis perniagaan. Seramai 100 orang pegawai Japan Sabah terlibat dalam hebahan Info on Wheel ini. Japan Sabah berharap usaha seumpama mampu meningkatkan kesedaran orang ramai untuk mematuhi arahan duduk di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 minggu sehingga 31 Mac ini.
Susulan penutupan sementara aktiviti pendakian Gunung Kinabalu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac sehingga 31 Mac ini. Pendaki yang terjejas dinasihatkan berurusan terus dengan Taman-Taman Sabah, TTS dan ejen-ejen pelancongan terbabit. Menurut Timbalan Pengurusi Persatuan Malim Gunung Kinabalu, Richard Soibi yang ditemui kru berita RTM, pendaki yang terjejas dibenarkan menangguhkan pendakian ke tarikh lain atau memohon bayaran balik. Bagaimanapun, mereka diminta merujuk perkara itu dengan TTS dan ejen pelancongan masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, Richard juga merayu agar nasib hampir 300 malim gunung yang terjejas diberi perhatian sewajarnya seperti mana rakan lain dalam industri pelancongan. Kerajaan dalam pakej rangsangan ekonomi mengumumkan bantuan one-off sebanyak RM600 kepada pemandu teksi, pemandu bas persiaran, pemandu pelancong serta penarik beca berdaftar bagi mengurangkan beban mereka yang terjejas pendapatan akibat penularan wabak COVID-19. Richard juga menyifatkan serangan pandemik ini lebih teruk berbanding insiden gempa bumi pada tahun 2015. Begitu juga nasib dengan porter, tidak dapat berbuat apa-apalah. Jadi kami berharap pihak berwajib boleh membuat sesuatu untuk membantu persatuan semada malim dan porter yang di Gunung Kinabalu. Sebagai malim memang kita terkesan dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi harapan saya untuk mewakili semua komuniti malim dan juga porter, pihak berwajib terutamanya kerajaan tampil untuk mungkin memberi bantuan. Kesan dia memang besar. Berbeza seperti gempa. Sebab gempa kita boleh keluar mana-mana lagi untuk mencari sumber lain. Tapi kesan pada penyakit ini yang kita faham sekarang COVID-19 ini, dia menyeluruh. Jadi kesan dia sangat dalam. Persatuan Malim Gunung Kinabalu turut berhasrat menyerahkan surat kepada Ketua Menteri memohon kerajaan negeri memberi bantuan sewajarnya kepada Malim Gunung dan porter. Sekian berita pagi Sabah, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah dan jangan keluar. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Anissa Daulas. Assalamualaikum dan sayangi Malaysia.